Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin membincangkan tentang tajuk kami iaitu bicara tasawuf Imam Al-Ghazali. Iaitu kami daripada Diploma Usuluddin kelas 1 semester 3 dan subjek kami ialah Akhlak Islamiah. Dan nama saya Muhammad Rashid bin Luqman Hakim dan rakan-rakan saya yang lain Muhammad Hakim bin Adam, Amirul Hakim bin Hamzah. Okey, baik. Yang pertama, perbezaan akhlak moral, etika dan adab. Akhlak iaitu jamak bagi khuluk iaitu budi pekerti, kelakuan, tabiat. Moral bermaksud kesedaran tingkah laku yang betul dan salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan, dan ia bersifat praktikal iaitu perlu kita contohi dan perlu diamalkan. Contohnya, kita perlu mengambil pengajaran yang baik daripada sebuah cerita ataupun di dalam buku. Okey. Etika ialah maksud yang spesifik bagi prinsip moral ataupun akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Adab pula bermaksud kesopanan, sopan santun atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh seseorang individu dan kelompok masyarakat. Contohnya seperti seseorang itu menghormati ibu bapanya. Dan apa yang boleh kita dapat ialah moral itulah apa yang kita ambil, etika itulah apa yang kita pegang dan adab itulah apa yang kita buat. Okey, baik. Seterusnya, perbezaan akhlak, tasawuf, tarikat, hakikat dan makrifat. Tasawuf menurut Imam Ghazali ialah sesuatu yang menyucikan serta menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan dari segi zahir dan batin. Dan tarikat pula, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tarikat ialah jalan untuk menghapuskan sifat mazmumah dan akhlaknya ialah melaksanakan perintah Allah SWT dalam kehidupan seharian. Dan hakikat pula ialah setelah seseorang itu bersyariat dan bertarikat dengan bermujahadah, maka orang itu akan dapat rasa nikmat hakikat yang mana Allah SWT lah yang mencampakkan rasa hakikat ni kepada hamba-Nya yang Allah nak, yang Allah kehendaki. Contohnya, seseorang itu Allah memberikan dia rasa syukur, rasa redha dan rasa zuhud untuk melakukan zuhud dan pelbagai lagi sifat mazmumah. Dan makrifat pula ialah ilmu yang meyakini sehingga seseorang itu dapat mengetahui rahsia-rahsia Allah SWT dan tidak dapat dilihat secara zahir, melainkan seseorang itu sudah sampai pada tahap ini kerana ia lebih bersifat batinnya, iaitu dalaman, yang mana seseorang ini telah Allah campakkan juga sama seperti seperti hakikat, tetapi sekiranya pada hakikat itu dia redha, maka di makrifat juga dia lebih redha kerana makrifat ini ialah tahap yang paling tertinggi. Okey, baik. Seterusnya ialah perbezaan antara makam dan ahwal dalam tarik menuju Allah Subhanahu wa taala. Makam merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu mempunyai tahap dan sekiranya dia ingin naik pada tahap seterusnya, dia perlulah berusaha menguasai atau melaksanakan tanggungjawab pada tahapnya yang dulu. Okey. Ahwal pula ialah hal sebagai apa yang menepati hati ataupun yang menepati pada hati yang dari kejenihan zikir dan makna yang lahir pada hati tanpa disengajakan oleh mereka, iaitu para sufi. Yang mana semua ni Allah telah memberikan kepada mereka. Sama seperti rasa redha, rasa zuhud seperti tadi, seperti makrifat. Dan makam cara dia menuju kepada Allah, tarik jalan dia menuju kepada Allah ialah makam itu dicapai dengan cara bermujahadah dan ia ialah satu yang boleh diusahakan, muhtasab. Dan ahwal pula ialah sesuatu yang dikurniakan, mauhibah dan tidak boleh diusahakan, ia telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hakim bin Adam. Hari ini saya akan ceritakan tentang maqam. Maqam mempunyai tahap yang perlu diusahakan bergerak dan naik dari satu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi. Setelah menjalani latihan dan menanamkan kemahiran yang lebih baik dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang mesti ada dalam maqam. Okey, kat sini kita tengok peringkat maqam ni ada 7. Yang pertama, taubah. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, redha.
Yang keenam mahabbah. Yang ketujuh makrifat. Baiklah, kita masuk terus pada taubah. Taubah itu sendiri mengandungi makna kembali. Mengikut Al-Junaid Al-Baghdadi, taubah adalah menghapuskan dosa seseorang. Tidak sah kecuali dengan menyedari dosa tersebut, mengakui dan berusaha mengatasi akibat-akibat daripada dosa yang dilakukan. Taubah mempunyai rahsia yang amat penting. Kat sini ada 3 rahsia dia. Yang pertama, memisahkan ketakutan daripada kemuliaan. Melupakan dosa dan kesalahan merupakan tanda yang baik apabila dilakukan pada saat memperoleh kurnia, keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mengingati dosa masa silam setelah bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk. Dalil taubah dalam Al-Quran yang berbunyi, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam surah An-Nur ayat yang 31. Seterusnya, maqam zuhud. Zuhud tidak memiliki sesuatu yang berharga melainkan Tuhan yang dirasakannya dekat dengan dirinya. Meninggalkan harta benda dan kemewahan duniawi untuk menuju Tuhan yang dicintai. Mengutamakan kebenaran berbanding dorongan hawa nafsu. Di dalam buku Qut al-Qulub, zuhud mempunyai 2 erti. Yang pertama, zuhudnya orang kaya. Apabila orang kaya itu memiliki harta, maka ia sedekahkan tanpa menghitung. Yang kedua, zuhudnya orang fakir. Apabila ketiadaan harta baginya tidaklah menjadi halangan dalam hatinya untuk berniat bersedekah. Dan ia merasakan redha di dalam ketiadaan itu. Dalil zuhud dalam Al-Quran berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqu fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahir gharur. Yang bermaksud, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah yakni syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Surah Fatir ayat yang kelima. Seterusnya, maqam sabar. Sabar memberi maksud menahan atau bertahan. Menahan diri daripada kemahuan dan kecenderungan menuruti hawa nafsu terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya yang berusaha memiliki sifat sabar adalah usaha bagi mempraktikkan tarbiyah ar-ruhaniyah dengan meneladani sifat Rasulullah SAW. Sabar dapat dibagikan kepada 3 darjat. Yang pertama, sabar dari kemaksiatan. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Kesabaran belum dianggap sempurna sekiranya seseorang manusia itu belum diuji. Dalil sabar dalam Al-Quran berbunyi, Innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Seterusnya kita masuk pada makam tawakal. Tawakal ialah menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan dan penyerahan diri kepada takdir Allah dengan sepenuh jiwa dan raganya. Dalam keadaan dia suka, dirinya akan berasa bersyukur. Dan dalam keadaan duka, dirinya akan bersabar serta tidak rasa resah dan gelisah terhadap akibat yang menimpa dirinya. Untuk mencapai tawakal ada 5 hal yang harus diyakini. Yang pertama, berkeyakinan bahawa Allah
itu maha mengetahui keberadaannya di mana pun dia berada. Yang kedua, meyakini tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah mampu melakukan segala-galanya. Yang ketiga, meyakini bahawa Allah tidaklah pelupa. Yang keempat, meyakini bahawa Allah tidaklah mengingkari janjinya. Dan yang kelima, meyakini bahawa Allah maha kaya dan maha memberi. Dalil tawakal dalam Al-Quran berbunyi, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, yang bermaksud dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-217. Seterusnya, makam reda. Reda bermaksud tenangnya hati dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hal penting dalam membina keredaan. Kat sini ada 4. Yang pertama, terjadinya sesuatu adalah berdasarkan kehendak Tuhan semata-mata. Yang kedua, menerima keputusan Tuhannya dengan keredaan. Yang ketiga, seorang yang mencintai, ia berbuat apa sahaja untuk kekasih yang dicintainya. Yang keempat, merasakan terbukanya pintu-pintu keredaan menuju Tuhan yang kemudiannya melahirkan kegembiraan dan kenikmatan. Baiklah, seterusnya 3 darjat reda. Yang pertama, reda secara umum. Reda secara umum ni reda kepada Allah sebagai Rabb, tidak mengharap pertolongan selain Allah. Yang kedua, reda terhadap Allah. Kat sini beritahu reda terhadap Allah ialah reda terhadap qada dan kadarnya. Dan yang ketiga, reda dengan reda Allah. Tidak melihat hak reda dan marahnya, tetapi hanya menyerah segala-galanya kepada Allah. Dalil reda dalam Al-Quran berbunyi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Seterusnya, makam mahabbah. Mahabbah ialah cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan kepada Allah. Menyukai kepatuhan kepada Tuhan dan membencikan pada sikap melawannya. Menyerahkan seluruh jiwa, diri, jiwa dan raga kepada yang dikasihi. Mengosongkan hati daripada segala-galanya kecuali daripada yang dikasihi. Mahabbah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah ialah bahawa orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah dibandingkan kecintaan terhadap selainnya. Cintanya itu benar-benar utuh dan tidak berbelah bahagi serta tidak bercampur dengan selainnya. Dalil mahabbah dalam Al-Quran berbunyi, ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang bermaksud, Allah akan mendatangkan sesuatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Seterusnya, makam yang terakhir ialah makam makrifah. Makrifah ialah mengenal atau mengetahui. Panggilan hati melalui pelbagai-bagai bentuk tafakur. Yakni maksudnya tafakur mengingati Allah dengan berzikir untuk menghayati nilai-nilai kerinduan yang terhasil dari kegiatan zikir. Makrifah adalah tingkat tertinggi daripada pendekatan-pendekatan yang dilakukan manusia untuk mengenali Tuhan dan meyakini bahawa dirinya selalu dipimpin oleh Tuhan. Sedar manusia yang diperolehnya hasil daripada ketajaman mata hati setelah menjalani tahap-tahap dan latihan-latihan kerohanian secara optimal. Makrifah ini muncul sebagai hasil kesaksian terhadap ciptaannya. Dalil makrifah dalam Al-Quran berbunyi, Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in
La ilaha illahu. Demikianlah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Surah Al-Mu'minin, ayat yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakim bin Hamzah. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kepentingan bertarikat dalam kehidupan. Kepentingan bertarikat dalam kehidupan yang pertama, kita akan mendapat menghapuskan sifat mazmumah dalam diri. Contohnya sifat hasad dengki dan juga iri hati terhadap orang lain. Sifat-sifat ini dia lahir dari rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi oleh orang lain, lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya. Yang kedua, kita juga dapat menginsafi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dapat meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dengan mengamalkan tarikat dalam kehidupan, kita juga akan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap diri dan mengamalkannya. Yang seterusnya, kita juga dapat menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang keji serta perkara yang dimurkai oleh Allah. Contohnya mengelak melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan berzikir dalam kehidupan menuju Allah. Jika kita berzikir dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita, kita juga akan dapat membentengkan diri daripada bisikan syaitan. So, syaitan susah untuk berbisik kepada kita. Kemudian, yang kedua ialah orang yang berzikir akan dilimpahi keredaan Allah. Yang ketiga, dimurahkan ruang rezekinya. Yang keempat, membangkitkan aura sasiah peribadi murni. Yang kelima, dapat menghidupkan dan menjernihkan hati. Yang keenam, mukmin yang sedang berzikir itu akan mencapai taraf hampir dengan Allah. Contohnya, jika kita berzikir, kita akan lebih dekat dengan Allah. Yang ketujuh, mengelakkan diri daripada sifat mazmumah seperti mengumpat dan juga mengeji. Kita juga dapat menjauhkan diri daripada melakukan sifat mazmumah seperti ini. Yang ke-8, berupaya membina fikiran yang positif dan juga dinamik. Yang ke-9 ialah kita bersedia untuk hidup penuh berani. Kita berani untuk hidup. Yang ke-10 ialah dapat menenggelamkan sifat munafik. Kesimpulannya di sini ialah, tarikat adalah perjalanan mencari kebenaran akidah dengan penghayatan Al-Quran dan pelaksanaan Al-Sunnah. Ar-Nusi menggariskan keperluan melibatkan diri dalam institusi tarikat kepada harus dan sunat, manakala kewajipan utama Muslim adalah pengukuhan akidah Tauhid. Kesufian mengajar manusia menghormati setiap makhluk dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap ciptaannya. Sufi yang sebenar menjadi cermin pertolongan keagungan asma wa sifat Allah. Mereka sentiasa mencari kebenaran tauhid dan dengan pelaksanaan syariat Islam sesempurna mungkin. Syarikat Sufi yang paling utama pada pandangan Al-Nusi adalah yang bertetapan dengan As-Sunnah dan paling teguh mengamalkan syariat Islam. Amalan dan didikan tarikat sentiasa mengutamakan pemurnian tauhid, menjauhi dan mencegah kesyirikan zahir maupun batin. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.